Assalamualaikum guys dan selamat datang ke My Memory Camper. Episod lepas korang dah tengok video aku mengenai barangan asas untuk perkemahan, daripada kemah sampailah ke bahagian aksesori. So, untuk episod kali ni aku nak terangkan jugalah perkara yang perlu anda tahu sebelum dan selepas korang pergi bercamping. Stay tune. So, aku nak terangkan sikit lah planning. Sebenarnya video kali ini adalah berkenaan dengan planning sebelum, semasa dan selepas bercamping. Aku akan terangkan beberapa ciri yang perlu korang titik beratkan sebelum pergi bercamping. Okey, poin yang pertama adalah pastikan barang kelengkapan perkemahan anda lengkap lah. Kemah, ground sheet, fly sheet, lampu USB, bateri semua kena penuh. Kemah untuk berapa orang kena pastikan. So, kalau korang pergi 2 orang, janganlah bawa kemah yang besar. At least bawa kemah yang bersesuaian dengan kapasiti berapa orang yang nak pergi berkemah tu lah. Bateri mesti kena cas penuh sebelum bergerak. So, power bank, pastikan bateri bank penuh. So, korang nak guna untuk lampu, kipas nanti, untuk cas handphone ataupun laptop. Kalau korang bawa nanti, kena pastikan benda bateri tu penuh lah. Kalau tidak sampai kat sana, bateri lah habis, dah menjadi satu masalah. Melainkan kalau campsite tu menyediakan perkhidmatan plug point lah untuk korang. Poin nombor 2 adalah pastikan semua barang-barang memasak anda ada dan lengkap lah. So, beras, kicap, gula, garam semua kena ada lah. Korang kena kalau boleh buat checklist barang apa nak kena bawa, masakkan menu apa yang korang nak masak kat sana, daripada breakfast, lunch, dinner, minum petang, supper, semua korang kena sediakan menu lah. So, supaya tak terlebih bajet dan tak terlebih bawa. So, korang contohnya kalau korang pergi 2 orang tapi bawa je 1 kampit beras, tak guna juga. So, at least bawa memadai untuk berapa hari korang pergi sana lah. Lagi satu untuk barang masakan ni juga, air bersih korang kena pastikan korang bawa jugalah. Air bersih ni kadang-kadang kalau kita pergi sungai apa semua, air bersih jarang ada. Dia air sungai. Jadi pastikan air bersih korang ada, supaya korang nak buat air boleh, nak basuh, nak untuk masak-masak boleh. Kalau tidak nanti kalau nak basuh pinggan tak ada masalah kalau korang boleh guna air sungai. Ada setengah campsite dia tak ada toilet. Kadang-kadang toilet dia pun dia ambil air daripada sungai juga. So kena pastikan korang ada bawa air bersih dari rumah. Okey, untuk bahan mentah pula, seperti macam ayam, ikan, sotong, udang apa semua, kalau boleh, tips aku senang. Sebelum korang bergerak siang tu, malam tu korang dah bekukan dulu bahan-bahan mentah tersebut lah. Supaya kita nak bahan mentah ni, ya kita tahu dia tak boleh kekal lama, dia nak kena sentiasa sejuk. So kalau kita bekukan, bila sampai kat campsite, at least kesegaran bahan mentah tu masih ada lah, dan bolehlah tahan 2-3 hari lagi kat sana. Tanpa kalau kita tak ada ais, kalau kita tak ada fridge, portable fridge ke apa ke, at least bila kita bekukan tu, dia masih dapat bertahan lah dia punya jangka hayat makanan tersebut. Pakaian biasa. So kalau korang ada anak, kena pastikan pakaian anak ada, pakaian ibu bapa ada, pakaian untuk mandi, pakaian biasa apa semua kena ada lah. Jangan nanti korang pergi sana pakaian mandi tak bawa, dah jadi satu masalah pula nanti. At least bawa lah satu baju mandi. Dan juga pada waktu malam, selalunya dekat hutan sejuk, jangan lupa bawa pakaian sejuk. Baju hujan terpulang pada korang. Nak bawa baju hujan boleh, tak nak pun tak apa. Macam aku tak bawa pun. Jadi aku pakai topi yang besar tu, yang untuk lindung aku punya ni. Baju sejuk kena ada lah kalau baju hujan tak nak ada. Lagi satu, bila kita masuk hutan, perkara yang paling kita takut adalah binatang lah. Binatang kecil-kecil lah, lipan, semut, apa semua. Jadi untuk mengelakkan kita kena dengan haiwan-haiwan tersebut, kita kena ada emergency kit. Emergency kit ni wajib bawa. Tak kira lah pergi mana pun, emergency kit ni kena bawa. Kita tak tahu benda apa nak jadi, duduk dalam hutan pula tu, kita minta elak lah kan benda-benda macam tu. At least kalau ada jadi, kita ada pertolongan awal, emergency kit kita untuk membantu kita lah, ataupun anak-anak kita kan nanti. Just siap semua benda tu, korang asingkan bahan-bahan tersebut ikut kategori masing-masing lah. Daripada bahan kering, bahan basah, bahan elektrik, bahan untuk camping. So macam aku,
aku biasakan letak dalam setiap kotak. So satu kotak satu kategori. So aku tahu nanti bila sampai sana, aku tahu okey, kotak ni untuk barang apa, kotak tu untuk barang apa. Jadi senang aku nak cari barang. Tak adalah aku nak meraba sana meraba sini, mana aku punya ni. Tak adalah macam tu kan. So at least bila korang dah kategorikan mengikut kotak masing-masing, senang korang nak ingat, senang korang nak cari nanti. Lagi satu, campsite ni ada setengah campsite yang dia ada check in check out, macam hotel, macam chalet. Ada setengah campsite dia tak kisah korang nak datang pukul apa. Campsite yang tak kisah ni, aku sarankan korang kalau boleh datang awal lah. Datang awal pagi untuk cari tempat pot-pot yang menarik lah dekat kawasan tu. Senang sikit korang nak punggah barang masuk ke tempat perkemahan nanti. Selalunya kalau korang masuk lambat, kereta pengunjung lain dah penuh. Jadi bila korang nak ubah barang tu agak susah lah. Daripada tempat parking nak ke perkemahan tu, korang nak kena jalan kaki dengan nak bawa barang lagi, dengan anak lagi kan. Jadi aku sarankan datang awal pagi. Senang korang nak prepare macam-macam lah. Untuk campsite yang ada check in check out ni, ada sekali tu aku kena campsite yang kena check in. Ada check in dengan check out dia lah. Tapi aku call dia, kata, ya boleh tak kalau saya nak masuk awal. Dia kata tak ada masalah masuk awal. Jadi pagi-pagi aku dah terpacak dekat dia punya tempat lah. Saya sedang aku nak book tempat. Tak ada kelang kabut sangat nanti kan. Nak slow prepare. Lagipun masa kita nak camping tu lama lah sikit. Daripada pagi sampailah petang esok yang lebih kurang 2 hari kita dapat. Untuk barang kemah kita dah settle tadi. Sekarang yang penting juga adalah korang punya kereta lah. Kenderaan yang nak bawa korang pergi ke tempat perkemahan. Pastikan kenderaan korang dalam keadaan diselenggara dengan baik lah. Tayar spare ada, bateri tak ada masalah, minyak cukup. Sebab kita tahu dalam hutan ni, kawasan nak pergi tempat hutan tu agak terpencil, dan facilities untuk dapatkan kemudahan nak membaiki kenderaan ke apa ke agak susah. Jadi susah lah nanti kalau apa-apa berlaku kat kita nak minta pertolongan orang ke untuk bantu kita nak towing ke, agak susah. Sarankan make sure korang inspect dulu kereta korang tu dari segi bateri ke, minyak hitam ke apa semua dalam keadaan baik lah. Itu untuk sebelum pergi. Kalau korang dah sampai dekat sana pula, apa yang perlu korang lakukan? First sekali bagi aku perlu lakukan adalah cari pot untuk korang pacak kemah korang lah. Kalau korang bawa hammock, korang kena tahu kat mana korang nak gantung hammock tersebut. So kita tahu hammock perlukan 2 batang pokok lah yang tak jauh sangat, yang agak ngam-ngam untuk hammock tu tergantung. Jadi korang kena cari pot-pot dekat situ lah. Kawasan tu memang tak ada pokok, memang tak boleh gantung hammock lah. Kawasan untuk pasang kemah pula, pastikanlah kawasan yang korang pilih tu bukan di bawah pokok yang dahan dia mati, ataupun pokok mati, ataupun di kawasan laluan binatang buas. Itu wajib korang elak lah. Sebab dalam hutan kita tak tahu binatang apa yang lalu kawasan tu. Selalunya kawasan tanah tu korang nampak pokok-pokoknya tu macam terbelah ke, memang ada benda lalu kat situ lah, binatang. So elakkan memasang kemah di kawasan tersebut. Dan juga pastikan korang jangan memasang kemah di tepi sungai. Jangan tepi sangat dan tebing sungai tu. Kalau boleh belakang lah sikit, jauh sikit. Aku tahu selalunya tempat tepi sungai ni best. Dia bila buka pagi-pagi kita bangun, buka kemah, nampak air sungai, memang sedap. Sedap kalau tak hujan. Tapi kalau hujan, masalah. Sebab kepala air selalunya dia punya paras air tu agak tinggi. Jadi agak bahayalah untuk korang pasang kemah kat tepi tu. Dan bila kejadian kepala air berlaku, confirm korang tak sempat nak ubah korang punya kemah dengan korang punya fly sheet, dengan korang punya barang-barang apa semua. Sebab kejadian kepala air ni cepat dia jadi. Kalau dia jadi tu, dia jadi sekejap je. Dalam berapa minit pun dah tinggi dia punya arus paras air dia tu. Bila korang dah make sure tanah tu korang dah okay semua, korang nak yakin nak pacak kemah kat situ, korang kemas lah sikit tanah-tanah bawah dia tu. Sapu-sapu sikit, buang-buang sikit habuk. Sebab kita tak nak bawah kemah itu tu ada setengah orang aku tengok sampai je dia terus pasang, kemas-kemas ke tak ada. So bagi aku agak bahaya. Sebab kita tak tahu benda apa, haiwan apa yang duduk bawah tu. Ada lipan ke, ada semut api ke. Jadi kalau kita kemas tu, kita boleh nampak semua benda tu. At least kita dapat menghindari lah benda-benda buruk yang berlaku nanti. So pastikan korang kemas dulu kawasan tapak perkemahan korang sebelum korang pacak kemah. Ada setengah orang pernah tanyalah, dah pasang kemah perlu ke pasang flash sheet? Dah ada kemah, buat apa nak pasang flash sheet? Tapi bagi aku perlulah pasang flash sheet sebab ia sebagai double protection kepada kemah kita. For example lah,
hujan. Kalau kita ada flysheet ke atas, dia sebagai double layer kepada kita punya kemah. Jadi susahlah air nak masuk ke dalam kemah kalau kemah kita tu jenis yang waterproof, tapi kadang-kadang tak waterproof sangat. Jadi bila ada flysheet ni sebagai double layer, dia dah kena dulu flysheet, dia nak masuk ke kemah tu agak susah. Itu kalau waktu hujan. Tapi kalau bukan waktu hujan, contoh waktu kering, waktu angin ada ke apa ke, dia sebagai double protection kepada kemah kita juga daripada dahan-dahan ataupun ranting-ranting pokok yang mati. So bila dahan ataupun ranting pokok yang mati tu bila jatuh, dia tak kena direct kepada korang punya kemah. So susahlah kemah korang nak koyak. Dia kena kepada flysheet dulu. Aku rasa better flysheet koyak daripada kemah koyak. So bagi aku flysheet perlulah untuk pasang. Bila korang dah pacak kemah, dah pasang kemah, peka dengan keadaan sekeliling lah. Kena tahu siapa duduk sana, siapa duduk sana, siapa yang ada sana, siapa yang sini. Senang kalau korang nak minta bantuan in case apa-apa jadi. Biasa pakai slipper. Kalau ada kasut, pakai kasut. Jangan tak pakai kasut waktu berjalan-jalan di kawasan sekitar kita punya campsite. Sebab pernah jadi kat aku lah. Nasib baik aku pakai slipper. Lipan bara lah. Besar lipan bara tu, gedabak punya besar dia. Nasib baik aku nampak dan aku pakai kasut. Kalau aku tak nampak dan tak pakai kasut, alamatnya padam. Jadi better korang pakai slipper sentiasa di dalam kawasan kemah kita. Terutamanya anak-anak kita lah. Anak-anak ni kadang-kadang memang tak pakai slipper, tapi kena suruh jugalah pakai slipper sebab hutan bukan kawasan kita. Simpan barang-barang berharga di kawasan yang selamat. Itu penting lah. Wallet, kunci, even kita punya parang, pisau sekalipun, kita kena simpan di tempat yang selamat, di tempat yang senang kita tahu. In case kalau untuk barang tadi, in case emergency apa semua, kita tahu kita kat mana nak capai. Tinggal kat luar memang bahaya, jahanam jadinya nanti. So kalau boleh simpan kat dalam kemah, simpan kat tempat yang kita boleh capai. Kunci, wallet, barang-barang berharga yang lain simpan di satu beg khas. Simpanlah di tempat yang selamat yang kita tahu. Kan waktu nak balik menggelabah cari satu kemah, kita punggah tak jumpa. Kalau korang plan malamnya tu korang nak BBQ dengan menggunakan dahan ataupun batang-batang pokok semula jadi daripada hutan tersebut, make sure bila korang dah settle pasang kemah, korang pergi cari kayu api dululah. Kalau hari tak hujan lah, cari kayu api, ambil semua, kumpul di satu tempat yang terlindung lah, supaya kita nak elakkan. Kadang-kadang bila kita camping ni memang sentiasa kadang-kadang hujan lah. Bila hujan kayu api basah dah terbantut, tak boleh nak buat BBQ. So better kita selamatkan dulu kayu-kayu api tu, letak di kawasan yang terlindung, yang tak mudah basah. Sampah, plastik sampah kadang-kadang kita letak ke bawah, kadang-kadang kita letak dekat dengan kemah kita. Aku tak sarankan macam tu, sebabnya plastik sampah ni akan menarik perhatian haiwan-haiwan atau binatang-binatang lain macam kucing, anjing, semut, binatang lain apa sajalah. Bila korang letak kemah, dia akan datang dekat kemah. So cara aku, plastik sampah tu kalau boleh gantung di tempat yang tinggi, yang tak mudah dicapai dengan binatang-binatang lah. Simpan kat tempat tinggi. Jangan letak jauh-jauh, jangan letak dengan kawasan kemah. Itu memang aku tak sarankan, sebab dia bau, dia akan menarik binatang-binatang yang ada kat dalam hutan tu. Sama ada korang letak tinggi ataupun korang letak jauh sikit daripada kawasan perkemahan korang. Jangan letak depan pintu kemah. Bahaya bro. Makanan dah siap masak, yang tak habis kau makan, kalau boleh jangan tinggal jangan tinggal kat luar lah kan. Simpan di tempat yang selamat lah, sebab dia bau dia tu memang menarik binatang-binatang kat luar. Jadi macam aku, kalau aku nak masak, make sure korang masak tu ngam-ngam untuk korang makan. Habis terus. Jangan ada sisa, jangan ada untuk balance korang. Okay lah, nanti aku nak makan lah ni, aku masak lebih sikit. Jangan macam tu lah. Sebabnya bila bau makanan ni, dia akan menarik benda-benda binatang dekat luar lah. Jadi agak bahaya untuk kawasan campsite korang. Poin yang last ni adalah poin yang paling penting bagi aku lah. Jangan buat bising di dalam hutan. Itu adalah rules dia lah. Kalau boleh, bila korang pergi camping, jangan buat bising lah. Karaoke lah, berjoget lah, apalah. Aku tak sarankan macam tu. Korang pergi camping, kita nak kena respect pengunjung lain sama. Dia mungkin datang nak camping untuk release tension, untuk relax. Bila korang berkaraoke, korang dah buat suasana jadi bising kat dalam hutan tu. Daripada sunyi, tukar jadi bising.
bising dan mengganggu ketenteraman orang-orang lain. Jadi aku tak sarankan korang buat bising di dalam hutan. Just enjoy fire camp, buat api, unggun api, layan kopi, itu dah cukup daripada korang berkaraoke tengah-tengah hutan. So itu point semasa korang bercamping. Lepas tu esoknya bila korang dah ready nak balik, tak ada banyak sangat isu lah. Just make sure korang simpan balik kemah ataupun barang-barang peralatan korang tu di tempat-tempat yang betul. Kalau kemah korang kotor, flight sheet korang kotor, ground sheet korang kotor, korang boleh basuh di sungai, jemurkan sekejap di kawasan tu yang lapang, yang kena matahari, tempat kering insyaAllah. Lepas tu baru korang simpan. Kalau contohnya kalau hari hujan, korang tak boleh nak keringkan flight sheet atau ground sheet yang korang dah basuh tu, korang lipat elok-elok. Bila sampai rumah nanti baru korang jemur ataupun basuh balik dan terus jemur lah. Jangan tak jemur, jangan tak basuh balik. Sebab kita nak jangka hayat kemah, flight sheet kita semua tu bertahan lama lah. Kita tak nak guna sekejap-sekejap. So better basuh dan kemas elok-elok. Jangan simpan dengan basah-basah lah. Terutamanya di tepi pantai dengan air masin dan semua tu lagi mudah merosakkan barangan kita lah. Terutama di bahagian pool. Sebelum tinggalkan kawasan perkemahan tu, kalau boleh make sure kemas sampah, buang sampah. Pastikan macam mana keadaan korang waktu datang, macam itulah keadaan waktu korang balik nanti. Sampah semua buang balik, simpan balik, kemaskan balik. Kita jagalah campsite. Tak kisah campsite tu di mana, yang free ke, yang berbayar ke, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Okay. So itu saja video untuk kali ini. Beberapa poin sebelum, semasa dan selepas bercamping yang perlu korang tahu. Untuk episod akan datang, insyaAllah aku akan kongsikan lagi. Bukan sahaja berkenaan dengan camping, mungkin insyaAllah berkenaan juga dengan gadget-gadget, teknologi yang lain lah, yang memang background aku yang sebetulnya. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe my Memoir Camper. See you again next time. Bye bye.